إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, mula-mula saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya merahmati dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada umat Islam di Palestin, di Gaza. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan perlindungan kepada saudara kita di Gaza. Kerana apa yang berlaku di sana sebenarnya walaupun kita jauh di Malaysia, tapi perkara yang sangat menyedihkan. Dan kita sebagai orang Islam, kita sebagai manusia merasai kesakitan dan penderitaan saudara kita di sana. Moga Allah Subhanahu wa taala terima sahabat kita sebagai syahid. Dan apa yang berlaku di Palestin, di Gaza, sebenarnya membangkit memori kita mengenai satu peristiwa yang hampir sama. Peristiwa berdarah Sabra dan Shatila. Peristiwa yang sangat menyayat hati. Di mana terkorbannya hampir dekat 5,000 orang Islam di kalangan Palestin dan juga orang Lubnan yang ada di situ. Ikhwani, ada satu peristiwa yang berdarah, nama dia Mazbahat Sabra wa Shatila. Mazbahat Sabra wa Shatila ini berlaku juga, permulaannya berlaku di bulan 9 tahun 1982. Dan peristiwa itu tak boleh dilupai sehingga sekarang. Kerana yang terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai dan jenayah yang sangat kejam yang berlaku, yang terlibat dalamnya adalah tentera Israel yang diketuai oleh itu di zaman itu, yakni di saat itu diketuai oleh Ariel Sharon la'anahullah, dan juga terlibat dalamnya juga diketuai dan disertai oleh tentera Kristian. Tentera Kristian Orthodox daripada Lubnan. Diketuai oleh seorang nama dia Eli Habiqah. Ilyas Joseph Habiqah. Ketua bahagian perisikan dan logistik tentera Lubnan. Tuan ikhwan, peristiwa ini sangat menakutkan. Saya sendiri bila tengok balik, saya rasa macam menggigil. Takut. Fikir banyak kali, adakah saya nak buat kuliah ini ataupun tidak, perlu ke saya nak buat. Tuan ikhwan, sebab peristiwa ini pun ditulis dan dirakam. Dan sebenarnya terlibat semua masyarakat antarabangsa ketika itu berdiam diri. Kerana darah yang mengalir ketika itu adalah darah orang Islam. Saya rasa ada beberapa wartawan Perancis, beberapa wartawan yang masuk ke kawasan itu dan ambil video. Dan video yang itu saya boleh tunjuk kejap je. Ada kat YouTube. Saya tunjuk kejap ikhwani, takut nanti takut kalau saya pasang lama, takut pihak Facebook akan sekat Facebook saya. Jadi saya tunjuk insyaAllah sekejap je. Dan ini yang berlaku sebenarnya. Tuan ikhwani, inilah sedikit
16 September tahun 82. نفذت القوات الإسرائيلية وميليشيات متحالفة معها مجزرة في مخيمي صبرا وشتيلة للاجئين الفلسطينيين. طبعا إخواني, saya tak boleh tak lama takut nanti Facebook dia tak bagi. طيب, pembunuhan ini dia panggil Mazbahat Sabra wa Shatila. Mazbahat Sabra wa Shatila terkorban di dalamnya dianggarkan di antara 3,500 sehingga 5,000. Bagaimana berlaku? Berlakunya begini. Taban di Palestin bila orang Yahudi makin ramai mereka ambil tanah orang Palestin, kumpulan yang kita panggil Al-Fasail Al-Falastiniyah, yang kita panggil kumpulan bersenjata yang mempertahankan tanah air mereka, yang melawan tentera Israel, yang melawan orang Yahudi, mereka ini banyak terpaksa cari tempat untuk berlindung. Mereka nak duduk di Palestin tidak boleh. Taban sebelum tu ikhwani, di tahun 1949 ramai pelarian Palestin terpaksa melarikan diri ke Syria, Jordan dan Lebanon. Taban tanah mereka di Palestin, di Al-Quds, tanah mereka di Al-Jalil, tanah mereka dekat Al-Khalil, Ramallah, Haifa, semua tempat ni dirampas habis oleh orang Yahudi. Maka kebanyakan rakyat Palestin menjadi pelarian. Mereka jadi pelarian di Jordan. Mereka, sebahagian di kalangan mereka melarikan diri ke Syria. Sebahagian di kalangan mereka melarikan diri ke Lebanon. Di selatan Lebanon, taban Beirut, selatan dia ada banyak kem pelarian. Ada kem Tal Za'tar, kem Sabra wa Shatila, kem Mukhayyam al-Laji'in, Mukhayyam al-Gharbiyah, banyak Mukhayyam yani kem pelarian. Dia panggil Mukhayyam. Taban saya sendiri pun bila saya duduk di Jordan di antara tahun 81 sehingga 90 sehingga 99 saya duduk di Jordan. Saya sendiri pun duduk di Az-Zarqa. Az-Zarqa di Jordan adalah kem yang paling besar. Taban di asal dia Zarqa ni negeri bandar kecil. Tempat saya duduk dulu, Az-Zarqa. Dekat Amman, jauh dalam tak sampai sejam daripada ibu kota Jordan, Amman. Zarqa sebenarnya di kota kecil, tapi apabila berlaku penghijrahan, apabila berlaku penghijrahan rakyat Palestin ke Jordan, apabila berlaku penghijrahan rakyat Palestin ke Jordan, kem Zarqa ni dipenuhi oleh pelarian Palestin. Kesian mereka. Mereka hilang tanah air, mereka hilang rumah, semua mereka hilang. Tempat pelindung, tak ada tempat. Mereka datang ke Zarqa. Taban Zarqa ini asal dia kecil dan mengelilingi kota Az-Zarqa dibina perumahan secara tidak sistematik. Macam tempat saya duduk di Hayy Al-Hussein. Ada Hayy Ma'sum, Hayy Al-Ghuwairiyah, yang paling saya glamour, Hayy Ma'sum wa Hayy Al-Hussein. Taban ikhwani, penuh dengan orang Palestin. Taban orang Palestin yang duduk di Jordan telah dapat kerajaan, dan sebenarnya Jordan antara negara yang sangat-sangat bagus bagi saya lah. Jordan antara negara yang sangat baik menerima pelarian Palestin sebab mereka terus dapat kerajaan. Dan mereka jadi seperti penduduk asal. Sebab tu awak bila pergi Jordan, awak tak boleh nak beza antara Jordanian ataupun Palestin. Taban, saya tak nak panjang cerita. Kebanyakan pelarian Palestin yang di Jordan selamat. Sehingga pelarian di Lebanon, mereka mengalami kesusahan. Sebab Lebanon bukan seperti Jordan. Lebanon ramai Syiah dan ramai Kristian. Taban Lebanon ikhwani, Sunni ada tapi tak ramai. Taban ada mungkin sahabat kita yang pernah menyertai misi kemanusiaan dalam tentera Malaysia bawah UN, pernah pergi kat sana, dia tahu dan dia faham apa yang saya kata. Di Lebanon masalah tidak sama. Di Lebanon nisbah ataupun kekuatan resis tinggi. Sebab apa? Islam tak kuat. Dan di Lebanon, di selatan Lebanon, di kawasan barat Beirut, ramai Kristian daripada aliran Orthodox yang sangat ekstrim. Dipanggil Al-Maruniyin, Al-Marun. Al-Marun ni satu kelompok Kristian yang sangat kita panggil
yakni kuat, sangat ekstrim dengan fahaman mereka dan mereka tak suka orang Islam. Maka bila pelarian Palestin duduk di kawasan mengelilingi Beirut, mereka tak suka. Taban Beirut ketika itu dikenali sebagai Parisul Arab. Paris negara Arab. Dia dikira negara yang menerima pelancongan dan nak jaga, kononnya nak jaga image. Jadi kedudukan kemah-kemah Palestinian di selatan Beirut menjejaskan pendapatan mereka dan menjejaskan image mereka sebagai negara pelancongan yang terkenal di ketika itu. Taban ikhwani, di tahun 1969 tertubuhnya Munazamat Al-Muqawamah, Munazamat Harakat Fatah, tertubuhnya gerakan perjuangan rakyat Palestin yang bersenjata, dan mereka banyak bertapak di Lubnan. Mereka nak pergi Mesir tak boleh, susah. Mereka nak pergi Syria, rejim Hafez al-Assad dia suka kontrol mana-mana gerakan militan, maka mereka bebas di Beirut, di selatan Beirut. Di selatan Beirut, selatan ikhwani, Beirut dekat sangat dengan Palestin. Beirut nak sampai ke Palestin tak sampai sejam. Sempadan selatan Lubnan dengan utara Palestin sangat rapat dengan Beirut. Beirut ibu kota Lubnan. Jadi selatan Lubnan penuh dengan orang Palestin. Selatan Lubnan dipenuhi oleh pelarian Palestin. Maka di situlah dibina Mukhayyam Sabra wa Shatila yang paling glamour yang kita nak cerita pasal dia, dan Mukhayyam Tal Za'tar, Mukhayyam Nahar Al-Aisha, banyak camp, saya tak ingat semua. Tapi dipenuhi oleh orang Palestin dan mereka duduk di situ dalam keadaan yang sangat sukar. Tidak ada sekolah, tidak ada air, tidak ada elektrik, tak ada apa, kemah. Kadang-kadang orang ada duit sikit, buatlah rumah daripada batu. Sejuk, panas, mereka terima duduk di situ. Tidak ada sebarang hak asasi manusia di kamp tersebut. Taban kamp ini dijadikan ataupun menjadi satu bebanan kepada orang Lubnan. Baik. Berlaku satu peristiwa yang sangat pahit di Jordan. Tahun 1970. Dipanggil Tammuz Al-Aswad. Bulan 7. Bulan 7 dipanggil bulan 7 yang hitam, di mana kesilapan besar yang dilakukan oleh militan ataupun gerakan Fatah. Mereka nak rampas kuasa di Jordan, nak gulingkan Raja Hussein. Maka taban berlaku pertumbuhan berdarah di antara tentera Jordan dan gerakan perjuangan Fatah, sehingga ramai orang terbunuh. Dan kesusulannya gerak banyak ketua-ketua Fatah terpaksa keluarkan diri, keluar pergi ke Lubnan. Baik, maka mereka berkumpul lagi di Lubnan. Baik. Peristiwa yang lagi pahit berlaku apa? Yang menambahkan, yang menjadi keadaan lagi tegang, Mesir pula menandatangani perjanjian kedamaian dengan Israel yang dikenali dengan perjanjian Camp David di antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Israel. Baik. Bila berlaku perjanjian Camp David tahun 1978, maka banyak negara Arab yang nak kononnya cari kedamaian meleleh air liur setelah Mesir buat satu langkah. Tapi taban banyak negara Islam yang lain memboikot Mesir sebab tindakan Anwar Sadat yang mewujudkan hubungan terbuka dengan Israel. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini juga sejarah yang sangat hitam. Ini berlaku tahun 1978. Baik. Bila berlaku perjanjian damai antara Israel dan Mesir, banyak juga ketua-ketua Fatah terpaksa berpindah ke selatan Lubnan. Maka sebenarnya selatan Lubnan menjadi tempat terkumpulnya semua pejuang-pejuang Fatah dan ketua-ketua gerakan membebaskan Palestin yang dikenali Fatah. Hamas tak ada lagi ketika itu. Tidak ada lagi Hamas. Taib. Keadaan makin meruncing di tahun 79, dan ketika itu pun Hafez al-Assad nak cuba buat saya lupa. Tahun 79 Hafez al-Assad panggil ketua-ketua Fatah
Dia panggil mereka untuk jadikan mereka satu kertas tekanan. Dia nak gunakan kewujudan ketua-ketua gerakan pembebasan Palestin, yakni Fatah, nak jadikan mereka sebagai satu, kita panggil Arab panggil waraqah lil la'ib, satu kertas untuk main peranan supaya tekan Israel. Dia nak buat masuk, dia nak berunding. Itulah politik yang kotor, ikhwani. Dia nak masuk rundingan dengan Yahudi, tapi dia mesti kena tekan. Dia mesti ada satu, kita panggil, satu kekuatan di tangan dia. Maka kekuatan Hafizul Asad ketika itu adalah ketua-ketua gerakan Fatah. Dan masa itu, rejim Al-Assad betul. Berita yang mengatakan rejim Al-Assad membantu gerakan Fatah, betul, benar. Dia bagi senjata yang sangat susah didapati. Taban, senjata ini pun kita tahu datang daripada Rusia. Taib. Jadi, nampak tak? Kalau orang kata, betul ke Hamas menerima senjata daripada Iran? Saya tidak nafikan. Seperti mana Fatah dulu terima senjata yang berat daripada rejim Syiah Hafizul Asad, saya kata sama juga. Sekarang ni, kemungkinan ataupun berita yang mengatakan Hamas menerima senjata daripada Iran, saya tak tolak. Sebab ini, ikhwani, permainan politik yang sangat kotor. Fatah, bila Mesir dah ada hubungan kuat, hubungan logistik, hubungan perisikan, hubungan ketenteraan di antara Mesir dan Israel. Jadi Fatah tak boleh main peranan. Kena cari sekutu. Siapa nak jaga dia? Siapa? Hafizul Asad. Gunakan Fatah. Bukan untuk Palestin, bukan untuk rakyat Palestin. Tak, ikhwani. Tapi ini permainan politik. Hafizul Asad, bahkan ikhwani, saya ingat 90-an ada kem ketenteraan, kem latihan tentera untuk Fatah di dalam Damsyik. Hafizul Asad, dia memberikan ruang kepada tentera pejuang-pejuang Fatah supaya mereka melangsungkan ketenteraan, rekrut orang dan sebagainya. Bukan kerana dia suka orang Islam ataupun suka Sunni. Tak. Ini tak ada kaitan, ikhwani, dengan agama. Ini politik. Politik Syria ketika itu. Hafizul Asad bagi lampu hijau kepada semua kelompok-kelompok gerakan Fatah yang bersenjata supaya boleh lancarkan serangan dahsyat atas Israel. Bermula tahun 80 sehingga 81, Israel menyaksikan serangan sengit daripada kumpulan-kumpulan gerakan bersenjata Fatah yang tak pernah disaksikan sebelum itu. Mereka gunakan roket Haun, gunakan roket macam-macam meriam. Hatta orang Yahudi pun tak sangka bagaimana kumpulan-kumpulan dan kelompok bergerakan bebasan Palestin yang bersenjata ini, Fatah ni, bagaimana tentera Fatah ataupun askar Fatah ataupun anggota Fatah boleh dapat senjata berat. Taban, bekalan logistik daripada rejim Hafizul Asad daripada Syria. Damsyik bagi bekalan lengkap. Serangan kumpulan Fatah terhadap Israel menyebabkan Israel hilang kawalan. Dan Israel pun lancarkan peperangan. Peperangan antara inilah yang buat kita teringat sekarang ni. Senario yang sama. Ikhwani, faham tak idea saya? Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Alhamdulillah, saya rasa ramai orang yang sedang mendengar. Baik. Apa yang dilakukan dan peperangan yang tercetus di antara gerakan pembebasan Palestin dan kelompok-kelompok bersenjata Fatah bila mereka berperang dengan tentera Israel di sempadan selatan Lebanon dengan utara Palestin, bila berlaku konflik yang berdarah ini, Israel mula bergerak. Ketika itu Yasser Arafat antara orang yang tak setuju. Dia kata sebenarnya apa yang kita ni buat salah. Sebab kita sebenarnya telah kacau sarang tebuan. Dan kena ingat, ikhwani, masalah di selatan Lebanon apa? Masalahnya ramai pelarian Palestin. Ramai manusia nak hidup damai. Taib.
Ada manusia macam kita. Nak hidup damai, nak makan, nak minum, nak belajar, nak hidup damai, ikhwani. Teman, ini satu fitnah sebenarnya. Satu fitnah. Sebenarnya, ikhwani, kalau kita orang Islam, kita tak nak fitnah. Pembunuhan tak baik sebenarnya. Tapi ini yang akan berlaku di akhir zaman. Di mana Rasulullah SAW qala, di antara alamat hari kiamat, qala, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Pembunuhan. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa itu al-haraj? Qala, al-qatlul qatl. Pembunuhan. Taib. Amerika Syarikat pun masuk campur, Eropah masuk campur untuk buat gencatan senjata. Bila? Di hujung tahun 81. Hujung tahun 81, Amerika Syarikat, di zaman itu ada Reagan. Reagan, kalau tak silap. Reagan. Reagan dan Eropah, France, Belgium, Belanda, Belgium, Belanda, France, apa semua, British, mereka masuk campur supaya buat perjanjian gencatan. Minta maaf, betulkan saya. Gencatan senjata, apa dipanggil? Gencatan. Boleh betulkan saya tak? Gencatan senjata. Macam mana saya nak sebut? Gencatan. Barakallahu fiik akhi Syafi'i. Gencatan senjata. Ganjatan. Taib. Taib, barakallahu. Ganjatan senjata. Gencatan ke ganjatan? Ganjatan. Baik. Genjatan. I, betul. Taib. Barakallahu fikum. Baik. Taib. Jadi, Amerika Syarikat dengan Eropah masuk campur supaya buat satu perjanjian gencatan senjata di antara kelompok Fatah dengan tentera Israel. Dan ketika itu, ikhwani, bayangkan Israel bila Fatah serang Israel melaksanakan ijtiyah, melaksanakan cerobohan secara darat. Dia serang dengan kapal terbang, dan Israel buat serangan mengikut ataupun melalui darat. Dia buat serangan terhadap semua selatan Lubnan. Dia dikepung ikhwani, dia kepung seluruh, nampak tak ni, seluruh selatan Beirut dikepung. Dia buat satu, orang putih panggil apa, siege, satu dikepung habis. Israel kepung habis selatan Beirut. Dan ketika itu di selatan Beirut, ikhwani, ada 500,000 Palestinian dan orang Islam Beirut dan Lubnan dan orang bekerja yang lain. Di situ ada 500,000 manusia. Di mana? Di selatan Beirut. Bayangkan, Israel masuk daripada utara Palestin, dia masuk ambil semua tanah sehingga dia sampai kepada sempadan selatan Beirut. Tapi dia tak boleh masuk sebab semua pejuang-pejuang Fatah dan kumpulan-kumpulan bersenjata, mereka duduk di situ dan menyembunyikan diri di situ. Ni tahun berapa? Ni awal tahun 82. Dan Israel bagi dengan masuknya orang tengah, masuknya pihak perunding daripada Amerika Syarikat dan Eropah, mereka buat satu rundingan dan bagi satu rancangan damai kepada dua pihak yang bertelagah. Apakah poin-poin perjanjian gencatan senjata? Supaya semua ketua-ketua kumpulan bersenjata Fatah keluar daripada selatan Lubnan. Dan siapa? Taib, kamu nak suruh semua pejuang-pejuang Fatah tinggalkan rakyat Palestin dan pelarian supaya dibunuh dan disembelih oleh orang Yahudi. Siapa nak jaga? Amerika Syarikat bagi jaminan. Tengok jahatnya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat bagi jaminan supaya dia akan menjaminkan keselamatan dan keamanan pelarian-pelarian yang ada di selatan Lubnan. Dia bagi jaminan. Dan ini jaminan diberikan oleh British.
Dan jaminan diberikan oleh Belgium. Dan kenapa saya tekan Belgium? Nanti saya cerita. Dan jaminan daripada Belanda. Mereka jamin, British, Belanda, Belgium, semua Eropah Barat. Saya tak pasti penglibatan Jerman, wallahualam saya tak pasti. Tapi yang terlibat British, Amerika, Belgium, Belanda. Sebab mereka ni mewakili UN kononnya. Mereka bagi jaminan, sekiranya keluarnya kumpulan militan Fatah, maka yang akan jaga keselamatan pelarian Palestin di selatan Lebanon adalah Amerika Syarikat dan kita panggil Quwat Hifdhus Salam. Quwat Hifdhus Salam, apa dipanggil? Safe Peace Force, gitulah. Angkatan jaga keamanan akan dilantik oleh beberapa negara ini dan akan jaga pelarian. Mula-mula gerakan Fatah tak terima. Mula-mula gerakan Fatah dan ketua-ketua kumpulan bersenjata Fatah ini, mereka tolak cadangan ini. Sebab mereka rasa ada benda, ada udan di sebalik batu. Tapi akhirnya ditekan sehingga mereka terima jaminan itu. Maka semua ketua-ketua gerakan Fatah yang bersenjata mereka keluar. Mereka keluar perlahan-lahan di awal bila? Dan ketika itu ikhwani saya lupa, berlaku peperangan di Lebanon. Dia panggil civil war. Peperangan dia panggil al-harb al-ahliyah. Civil war, peperangan ahli di antara beberapa kumpulan. Ada kumpulan Hizb, masa tu Hizbullah tak ada lagi. Tapi Syiah di Lebanon peperang masa tu, dia tercetus peperangan dia antara dia dengan tentera Lebanon sendiri. Masa tu ada dua parti besar, Hizbul Amal, ada satu lagi parti. Saya tak pasti. Baik. Taban ikhwani, saya nak bagi tahu, antara orang yang tak suka pelarian Palestin adalah orang Kristian. Saya dah sebut. Orang Kristian Orthodox daripada aliran Al-Marun, dipanggil Maruni. Taban ketika itu ikhwani, tentera Lebanon dipegang oleh seorang Kristian yang sangat ekstrim. Nama dia Ili Habiqah. Ini gambarnya. Ili Habiqah. Ini dia. Ili Habiqah. Ni ikhwani. Taban dia pun dia ni Ili Habiqah antara orang yang menjadi ketua tentera Lebanon. Taban kebanyakan anggota tentera Lebanon adalah Kristian daripada aliran ataupun fahaman Al-Maruniyin, Orthodox Maruni. Taban mereka ni ekstrim sangat, bahaya. Memang sangat pengganas. Dahsyat keganasan mereka. Mereka ni boleh, astagfirullah, bila mereka masuk ke Sabra Shatila, bila masuk kepada kaum Palestin, dia jumpa wanita mengandung, mereka belah perut dia, keluarkan janin. Taban ini ketua mereka, ingat ikhwani, boleh cari. Nama dia Ili Habiqah. Ili Habiqah ni dia adalah ketua bahagian logistik dan bahagian risikan di dalam tentera militan tentera Lebanon yang Kristian. Taban mereka ni adalah sekutu kepada Israel. Dia sekutu kepada Israel dan dia ada hubungan baik bersama, inilah masa dia masuk Lebanon, ni antara dia lah ketua operasi menyembelih dan membunuh rakyat Palestin. Dan dia bahkan dibunuh ramai orang Lebanon Sunni. Nama dia Ili Habiqah. Dia ni kawan rapat kepada Aaron Perdana Menteri Israel yang jahat tu, Ariel Sharon sahabat dia. Tapi akhirnya bila Mahkamah Dunia panggil mereka untuk dibicara atas jenayah perang mereka, dua-dua ini bergaduh sehingga dia ni pun dibunuh juga. Dibunuh oleh wallahualam, dibunuh oleh, tidak didedahkan sama ada perisikan Mossad ataupun perisikan Syria telah bunuh dia tahun 2002 dengan satu letupan kereta. Baik, ikhwan, minta maaf. Sambung. Kita kat mana tadi? Kita kat mana? Kita kat mana tadi, ikhwan? Boleh ingatkan saya? Baik, kita kat
Kita kat mana tadi? Okey, gencatan senjata. Bila keluarnya ketua-ketua gerakan bersenjata Fatah dan mereka terima gencatan senjata, bila mereka keluar bulan 6. Mereka keluar bulan 6 tahun 1982. Mereka terpaksa keluar perlahan-lahan dan semua gerakan Fatah dan mereka yang bersenjata, mereka tinggalkan semua kem pelarian tanpa sebaran keamanan. Sebab siapa bagi jaminan? Amerika Syarikat dan Angkatan Tentera Penjaga Keamanan Sedunia, mereka bagi jaminan kepada Fatah dan Yasser Arafat bahawasanya kami akan lindungi pelarian-pelarian di beberapa kem di selatan Lebanon seperti kem Sabra Shatila dan sebagainya. Taib, apa yang berlaku? Bila gerakan Fatah keluar, bila mereka keluar, ikhwani, daripada selatan Lebanon, bila gerakan Fatah dan mereka yang bersenjata keluar daripada selatan Lebanon, apa yang berlaku? Tapi ikhwani, semua yang saya cerita ni ada dalam kitab. Ada satu kitab ditulis oleh seorang wartawan France, nama dia Alan. Saya tak ingat nama dia penuh, tapi dia buat kitab mengenai dan subhanallah ikhwani, pembunuhan Sabra wa Shatila direkod oleh semua wartawan dan ada lagi dalam YouTube, kita boleh cari. Ikhwani boleh cari sendiri, Sabra dan Shatila. Bila keluar semua gerakan dan kumpulan perjuangan pembebasan Palestin Fatah keluar, kem-kem rakyat Palestin, kem pelarian Palestin di selatan Lebanon dibiarkan tanpa sebarang jaminan keselamatan kecuali tentera angkatan Europe yang bagi jaminan untuk jaga keselamatan pelarian Palestin. Tiba-tiba lepas beberapa hari, angkatan kesatuan Europe ini yang berikan jaminan, mereka pun tarik diri. Ada arahan pelik, mereka kemas barang, balik negara. Belgium angkat tentera dia, Belanda, British angkat semua tentera dia. Maka kem pelarian Sabra wa Shatila tidak ada sebarang pelindungan, tak ada pelindung. Dibiarkan tanpa sebarang tentera yang melindung dia. Masa itulah ikhwani, Ariel Sharon bawa satu kumpulan ketenteraan yang besar dan mereka masuk Sabra wa Shatila. Kononnya Israel bila terdedah jenayah perang ini, mereka kononnya menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk siasat apa yang berlaku. Israel sendiri yang membunuh umat Islam di Palestin, dia buat jawatan kuasa untuk menyiasat konon. Dan kononnya Ariel Sharon. Ketika itu ketua tentera Israel adalah Ariel Sharon. Dia sendiri mengetuai serangan. Teman ikhwani, serangan ini bila masuk tentera Israel, mereka kata nak cari saki-baki apa kononnya dalam laporan jawatan kuasa penyiasat pembunuhan Sabra wa Shatila. Dia kata kami sebenarnya hantar pasukan kecil je untuk cari saki-baki mereka yang bersenjata. Hakikatnya mereka masuk ikhwani dan mereka bunuh ramai. Mereka ambil beberapa orang Palestin, dia tembak terus. Sebab tu kita tengok jenayah ini yang menakutkan bila mayat perkelimangan. Mayat ikhwani perkelimangan dan sehingga ini ni. Ini ikhwani Ariel Sharon. Ini Ariel Sharon dan ini Ariel Sharon yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel. Subhanallah, pembunuh. Ini Ariel Sharon dengan tentera dia dan sekutu dengan tentera Kristian Lebanon. Ini angkatan tentera Lebanon dengan Ariel Sharon. Subhanallah, gambar ini ikhwani direkam. Teman ikhwani, kemudian
واستخدموا الأسلحة النارية والبيضاء لقتل المدنيين. وتناثرت الجثث في شوارع المخيم قبل أن تدخل الجرافات الإسرائيلية لإزالة المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة. طبعا إخواني setelah mereka bunuh, وبينما كانت تدور الأحداث الدموية للمجزرة أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاق كل طبعا إخواني lepas tentera Israel masuk dan bunuh, طبعا wallahu a'lam, mengikut laporan yang ada, tentera Israel membunuh hampir 2,000 ataupun 1,500 di kalangan anak orang awam, wanita, kanak-kanak. Yang menjadi mangsa ketika itu adalah kanak-kanak, ikhwan. Sebiji, apa yang berlaku sekarang ni di Gaza, itulah Israel buat di Sabra dan Shatila. Sebiji, orang awam yang menjadi mangsa. Kanak-kanak, wanita mengandung, dibunuh. Dikata cool blood. Orang putih panggil cold blood. Dibunuh dengan relax je. Dibunuh umat Islam di selatan Lebanon macam tak ada apa. Sebab tu mayat perkelimbangan. Bila masuk, lepas tu untuk menyembunyikan kesan-kesan jenayah Israel, mereka masukkan pula tiba-tiba ketua tentera Lebanon, iaitu apa kita sebut tadi, Ariel Habiqah, apa nama dia? Ariel Habiqah tadi, Ili Habiqah. Ili Habiqah. Ni. Taban ikhwani, Ili Habiqah ni ketua militan Kristian Lebanon, diminta izin dengan Ariel Sharon sebab nak masuk juga. Dia masuk, dia bunuh lagi ramai. Sehingga bilangan mereka yang terbunuh di Sabra dan Shatila melebihi 3,500 orang awam. Tidak ada seorang pun bawa senjata. Seorang pun tak bawa senjata. Dan ini dikatakan pembunuhan yang paling sadis dan paling menakutkan di abad 2000. Taban masuk angkatan tentera Kristian, angkatan tentera Lebanon, diketuai oleh Ili Habiqah ni, dia masuk, dia buat satu operasi dipanggil tathir, dipanggil. Kalau ada tentera dia faham maksud ni, dipanggil tathir, pembersihan. Pembersihan maksudnya membunuh semua. Dia bunuh semua sehingga bilangan yang mati dikatakan 5,000 lebih. 5,000 lebih. Kemudian untuk mereka membersihkan jenayah mereka dan sembunyikan bukti, mereka buat maqabir jama'iyah. Mereka buat kubur jama'i, kubur ramai-ramai. Mereka bawa semua alat-alat gali tanah dan mereka letak mayat tanpa salat jenazah, tanpa apa, dan mereka tanam ramai-ramai. Tanpa mereka sedar, masuk wartawan dan ambil gambar. Sebab tu kita tengok banyak gambar yang tersebar. Gambar-gambar yang tersebar. Taban ikhwani, kita boleh tengok gambar sangat menakutkan, sangat mengerikan. Antara gambar yang disebarkan taban banyak. Gambar sebab wartawan masa tu, taban gambar ini ikhwani ditutup. Ini antara gambar ikhwani yang didedahkan. Gambar-gambar, taban kebanyakan gambar kita tak boleh nak buka kecuali kita tekan. Kita kata view image. Ini antara gambar yang dirakam ikhwani, dibunuh, tengok. Kebanyakan kanak-kanak. Ini di tahun 82 dipanggil Sabra wa Shatila. Pembunuhan Sabra dan Shatila. Dan moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka sebab mereka ikhwani tengok. Mayat taban berlaku 16 hari bulan 9, tengok bulan September. 16 hari bulan 9 tahun 82. InsyaAllah ikhwani kita tak akan lupa insyaAllah sejarah yang hitam ini, dan supaya kita berhati-hati, jangan percaya ikhwani kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, banyak gambar, banyak gambar yang disebarkan yang menunjukkan bagaimana pembunuhan Sabra wa Shatila adalah satu peristiwa bersejarah. Tapi apa yang jadi kemudian? Lepas mereka dah bunuh orang ramai, apa jadi? Ariel Sharon yang menjadi ketua operasi pembunuhan di Sabra wa Shatila menjadi Perdana Menteri. Di manakah keadilan?
Ariel Sharon. Subhanallah. Tapi ikhwani jangan risau. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala akan dah berikan balasan dahsyat. Ariel Sharon ni satu hari dikata lepas dia hapuskan umat Islam dan pelarian Palestin di Sabra dan Shatila, dikata aku teringin nak tengok Gaza dibuat benda yang sama. Dia pernah kata. Dia kata aku teringin melihat sejarah berulang di Gaza. Sebab tu saya kata, yang saya bimbang, takut-takut, minta-minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara kita di Gaza. Saya tak ada sebarang bukti mengenai apa yang berlaku di sana, tapi kita bimbang sejarah diulangi seperti mana penglibatan Fatah. Taban Fatah ketika itu, ikhwani, biasanya gerakan-gerakan militan yang memperjuangkan hak orang Palestin, dia tak tahu permainan politik yang berlaku. Tujuan dia nak bagi balasan kepada tentera Israel. Tapi akhirnya apa berlaku? Ketua-ketua Fatah selamat. Siapa jadi mangsa? Siapa boleh jawab? Siapa jadi mangsa? Rakyat. Orang awam. Ayo tengok Akhi Razali. Itu yang kita risau. Itu yang kita risau. Wallahu a'lam. Saya tak boleh bagi sebarang jaminan apa yang berlaku di Palestin. Cuma kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamatkan saudara kita yang tidak berdosa. Kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara kita di Palestin, wanita, kanak-kanak. Kanak-kanak apa dosa mereka, ikhwani? Yang menjadi mangsa. Taban Hamas tukar taktik. Dulu Fatah dalam peristiwa Sabra dan Shatila, sebelum mereka berundur dan keluar setelah ditekan, taban ikhwani, mereka dirunding dalam setahun lebih. Setahun lebih, sepanjang tahun 81 sampai 82, satu dunia senyap bisu. Tak bercakap apa-apa. Sebiji macam sekarang. Tapi sekarang ni mungkin ada media sosial, maka orang bagi gambaran apa yang berlaku. Tapi pembunuhan yang berlaku di Gaza sebiji seperti mana pembunuhan yang berlaku di selatan Lubnan, di Sabra dan Shatila. Cuma yang berbeza, Sabra dan Shatila terlibatnya tentera Kristian. Tapi ikhwani, mungkin orang tanya, apa jadi kepada Ili Habiqah? Ili Habiqah ni, Ariel Sharon, teman saya tunjuk. Ariel Sharon kononnya Ariel Sharon kononnya إغلاق كل مداخل المنطقة ولم يسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلا في 18 من سبتمبر. طبعا ini ikhwani, antara la haula wala quwwata illa billah. طبعا ini antara gambar yang saya boleh siarkan bagaimana lepas tentera Israel masuk, ikhwani, bagaimana pembunuhan yang dahsyat berlaku di Sabra dan Shatila. طبعا ini mayat perkelimbangan yang ditembak. طبعا ikhwani, dikatakan dekat 5,000 juga. 5,000 terbunuh. Taib. Kemudian kononnya Israel menubuhkan jawatan kuasa saya sebut tadi untuk menyiasat siapa yang terlibat dalam jenayah ini. Bila banyak wartawan dah dedahkan jenayah Yahudi dan jenayah tentera Ariel Sharon di selatan Lubnan. Taban طيب. Tengok ikhwani, taban ini taban ini antara jawatan kuasa kononnya mereka nak ni Ariel Sharon. Tengok digelak. Senyum. Ikhwani, Ariel Sharon taban lepas jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan Israel untuk menyiasat siapa yang terlibat dalam pembunuhan besar-besaran ini, Ariel Sharon taban dia kononnya letak jawatan sebagai ketua tentera Israel ketika. Tapi kemudian jadi Perdana Menteri. Ikhwani, Ariel Sharon supaya melepaskan diri, dia buat satu laporan khas, laporan perisikan Mossad yang menunjukkan bahawasanya yang terlibat secara direct untuk membunuh rakyat Palestin di selatan Lubnan adalah Ili Habiqah. Taban ikhwani, Ili Habiqah ni tentera dia terkenal.
Ilih haqiqah ni satu benda saya nak bagi tahu. Ilih haqiqah ikhwani, yang saya sebut tadi, ilih haqiqah, ingat tak? Yang saya tunjuk tadi. Ilih haqiqah, ingat tak? Ilih, dia ketua tentera, ni dia. Ilih haqiqah taban, ketua tentera Lubnan yang beraliran Kristian Ortodoks. Ini dia taban. Dia antara ketua militan Lubnan. Kononnya Ariel Sharon kata yang membunuh secara direct adalah Ilih haqiqah. Taban, mula-mula mereka ni sekutu. Ariel Sharon dan tentera Yahudi bersama Ilih haqiqah, mereka sekutu. Tapi bila Ariel Sharon nak lepaskan diri daripada tuduhan, kononnya dia yang melakukan jenayah paling besar, dia buat satu laporan khas mendakwa bahawasanya yang memberikan arahan untuk bunuh wanita-wanita yang mengandung dan bunuh kanak-kanak di selatan Lubnan adalah Ilih haqiqah. Ilih haqiqah pula bila tahu sekutu dia mengkhianati dia, dia pula prepare juga. Akhirnya, kalau saya tak silap, Mahkamah Belgium tahun 2001 panggil Ilih haqiqah untuk bagi keterangan supaya bawa semua bukti yang menunjukkan penglibatan tentera Ariel Sharon. Tapi sebelum dia nak bergerak ke Belgium, dibunuh, subhanallah. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilih haqiqah yang memberikan arahan untuk bunuh semua kanak-kanak dan rakyat Palestin di Mukhayyam, di kem Sabra Shatila, dibunuhkan secara misteri walaupun dijaga oleh tentera Syria sendiri. Sebab dia sekutu Syria juga. Ilih haqiqah ni ikhwani adalah kawan kepada rejim Al-Assad. Tapi dibunuh, diletupkan kereta dia tahun 2002 dengan satu insiden yang sangat misteri. Wallahu alam, ada orang kata Al-Mossad yang bunuh dia, ada orang kata persikan Syria ketika itu. Wallahu alam. Tapi yang saya pasti, mana-mana orang yang terlibat dalam pembunuhan dan terlibat dalam kezaliman, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala ikhwani, Maha Adil. Dan orang yang dizalimi, Allah Subhanahu wa taala akan beri mereka pengadilan dan mereka akan pergi sebagai syahid. Tapi orang yang terlibat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan yang setimpal. Cuma apa tugas kita? Tugas kita doa untuk saudara kita di Palestin, khususnya mereka yang mati syahid. Kanak-kanak, wanita. Dan wallahu alam, apakah senario yang disediakan di Gaza? Minta doa kepada Allah supaya senario itu tidak seperti senario pembunuhan di Sabra dan Shatila. Kenapa saya buat video ataupun ceramah mengenai peristiwa Sabra dan Shatila? Supaya kita jangan lupa sejarah. Sabra dan Shatila berlaku 42 tahun yang lalu. Dan senario yang berlaku, kita nampak sama seperti senario yang di Gaza. Cuma perbezaannya, Hamas tidak berperang di dalam Gaza, di kat luar. Tapi sekiranya tekanan makin kuat terhadap Hamas untuk mengundurkan diri, apa akan jadi kepada orang awam di Gaza? Wala hawla wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Islam. Dan ini ikhwani tanda-tanda akhir zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di antara tanda hari kiamat, wa yakthurul haraj, banyak pembunuhan. Al-haraj yani al-qatl, banyak pembunuhan akan berlaku di akhir zaman. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi